Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan sambung balik 5.2 enzim. Okey, sebab hari tu ada yang tanya saya. So saya tak marah pun tau yang apa nama yang PM saya tu. Okey, terima kasih PM dan saya minta maaf saya lambat. Saya lambat reply. Okey, yang mana ada masalah lagi boleh boleh PM saya lah, jangan malu-malu. Okey, so kita akan mula baliklah yang 5.2 enzim. Okey, hari tu kita dah pergi kepada kita recall balik tentang pembentukan kompleks enzim substrate. Okey, macam yang awak tengok, yang oren tu apa? Oren tu adalah enzim. So, dekat enzim ni kita ada satu tapak yang kita panggil sebagai tapak aktif. Ada dekat enzim lah. Okey, so tapak aktif ni adalah tempat di mana substrate, nampak tak yang purple tu? Purple tu akan melekat, akan bergabunglah di situ. Okey, substrate ni akan mendekati substrate ni akan bergabung dengan enzim. So dia akan membentuk kompleks enzim substrate. Okey, takat ni boleh recall ke semua? Okey, kita dah pergi kepada pembentukan kompleks enzim. Okey, saya nak awak semua recall juga tentang penamaan enzim. Ingat tahu, kalau untuk enzim ni kita punya kat belakang dia akan selalu ada ASE. Okey, tadi kita cakap ASE kan. Okey, contoh dia macam lactose ni lah. Okey, kan lactose kan dalam disakarida kan. Okey, disakarida dalam maksudnya dalam karbohidrat lah kan. Okey, contoh dia kata sugar ataupun gula disakarida ni akan selalunya akan berakhir dengan OSE kan. Tapi untuk enzim ni ASE. Jadi lactose, bila enzim kita akan jadi panggil dia sebagai lactase. Lactase lah dalam bahasa Melayu. Okey, tadi tu adalah perbezaan penamaan lah untuk enzim. Okey, berdasarkan gula lah. Kalau lactose, lactase. Kalau maltose, maltase. Okey, seterusnya kita pergi kepada sifat-sifat umum enzim. Okey, jadi yang pertama, sifat-sifat bagi enzim adalah enzim ni dia bertindak dengan pantas. Lajulah maksudnya dia buat kerja ni. Okey, yang seterusnya, enzim ialah makin biologi yang mempercepatkan tindak balas biokimia. Maksudnya enzim ni adalah satu bahan ataupun benda yang boleh mempercepatkan ataupun dia lajukan satu kadar tindak balas lah. Maksudnya bila berlaku kita letakkan enzim ni dalam satu tindak balas ni, dia boleh mempercepatkan. Kadar tindak balas ni dia boleh berlaku tanpa enzim, tapi slow lah. Tapi kalau ada enzim, dia akan Okey, contohnya macam ni lah. Okey, kita lihat perbezaan antara tindak balas yang ada enzim, yang ada bulat muka macam enzim yang warna oren tu adalah enzim, mewakili enzim lah. Dan yang bawah tu adalah tindak balas yang tidak menggunakan enzim. Okey, kalau kita gunakan enzim ni akan membantu mempercepatkanlah kadar tindak balas itu berlaku berbanding dengan tindak balas yang berlaku tanpa adanya kehadiran enzim. Okay, nampak tak perbezaan dia? So, kalau ada enzim ni, dia lebih laju lah berbanding yang tak ada ni. Dia macam ni lah, macam saya cakap hari tu, yang enzim ni adalah upah yang mak kita nak bagi kalau kita buat kerja. Substrate tu adalah kita sendiri. So, produk dia hasil yang buat kerja. Ingat hari tu Okey, sifat umum enzim yang lain adalah enzim ini diperlukan dalam kuantiti yang kecil dan boleh digunakan semula. Maksudnya kalau kita nak dalam satu tindak balas tu dia buat cepat, kita kan tambah enzim. Tapi kita tambah enzim sikit je. Sebab enzim ni dia tak perlu banyak pun. Sebab macam dia cakap tadi, dia kata boleh digunakan semula. So bila dia buat ni kan, enzim kan bertindak sepantas kan. So bila substrate ni masuk, ni keluar. Dia akan buat ini yang substrate lain pula. Lepas tu dia akan bind balik. Lepas tu dia akan hasilkan produk. So dia akan bind, hasilkan produk. Macam tu lah. Sebab tu dah diperlukan dalam kuantiti yang kecil. Sebab kita boleh gunakan dia semula. Okey, seterusnya ialah struktur enzim ni. Okey, struktur enzim kekal tidak berubah atau tidak dimusnahkan selepas tindak balas. Okey, maksudnya kat sini
Okey, maksud dia bila satu enzim, contohnya yang ada mata ni adalah satu enzim kan. Bila dia tengah buat satu melakukan tindak balas, dia tak akan dihapuskan. Maksudnya lepas dia siap satu, dia boleh buat yang lain. Dia siap satu, boleh buat lain. Dan dia tak akan berubah-ubah. Sebab kan tengok sifat dia tadi. Sebab dia kata dia boleh digunakan semula. So struktur enzim ni dia tak akan berubah. Dia akan kekal tidak berubah dan tak akan dimusnahkan selepas tindak balas berlaku. Okey, seterusnya tindak balas enzim adalah spesifik. Hanya substrat yang mempunyai bentuk yang saling berpadanan dengan tapak aktif enzim boleh bergabung. Maksudnya hanya contohnya lah mangga yang saya cakap hari tu kan, kunci pagar awak takkanlah nak buka dengan kunci rumah awak kan. Sebab itulah kita kena yang spesifik ni khusus ataupun yang betul-betul sepadan je yang boleh. Okey, ni contoh kan, ni macam game lah kan. Okey, contoh kan pepsin kan kita tahu pepsin ni ada dalam protein, maksudnya dalam protein kan. So enzim dekat pepsin adalah enzim protein tau. So dekat dalam stomach ni akan berlaku ketiga-tiga pencernaan karbohidrat, lipid dan juga protein. So bila dalam stomach ataupun dalam perut, pepsin ni ataupun enzim pepsin akan mencernakan protein sahaja. Faham? Manakala kalau amylase kan ingat, amylase alio, dia adalah enzim yang terdapat di mulut. So dekat mulut ada apa? Maksudnya dekat mulut ni ada enzim amylase alio. Okey, so bila kita duk kunyah-kunyah, pencernaan apa yang berlaku? Pencernaan karbohidrat ataupun kanji. So spesifik kita tadi adalah kalau pepsin tadi dia akan menguraikan protein. Spesifik dia maksudnya dia boleh buat dekat protein saja. Kalau amylase sebab dia adalah enzim karbohidrat kan. So dia boleh buat dekat karbohidrat saja. Faham? Saya harap faham tau. Okey, contoh lain kan. Okey, ni contohnya adalah enzim lipase kan. Enzim iaitu enzim yang boleh yang boleh breakdown dia boleh mencernakan lemak sahaja kan. Jadi bila lemak sahaja macam mana? So bila ada lipase, maksudnya saya nak bagi tahu macam mana senang. Kalau lipase ni dia hanya boleh mencernakan lemak sahaja. Okey, contohnya kan macam dekat perut saya cakap tadi. Okey, contoh macam dekat perut. Okey, kita akan ada berlaku 3 pencernaan iaitu karbohidrat, protein dan juga lipid. Jadi contoh tadi adalah lipid kan. Okey, so yang bawah ni adalah tadi kita cakap enzim lipid kan. So contoh glukosa ni adalah dalam karbohidrat kan. Adakah glukosa ni lipid? Bila contohnya substrate ni nak masuk bind dengan enzim lipase tak boleh sebab glukosa ni bukan lipid. Begitu juga dengan protein. So dia tak boleh juga, substrate protein ni dia tak boleh bind dengan enzim lipase sebab protein ni bukan dalam lipid. Hanya lemak sahaja yang boleh bind dengan enzim lipase. Jadi inilah contoh dia tau. Di mana tindak balas enzim ni adalah tindak balas yang spesifik. Okey, contohnya lipase. Okey, ni yang macam untuk penamaan tadi lah. Kalau lipid, lipase. Kalau protein, kita punya enzim adalah protease. Kalau kanji, starch ni adalah amylase. Amylase ni adalah amylase alio. Atau boleh jadi dekat perut juga. Okey, seterusnya ialah sifat-sifat umum enzim. Apa dia? Merupakan tindak balas berbalik. Yang adalah kebanyakan tindak balas yang dimakinkan oleh enzim ni adalah tindak balas berbalik. Okey, dimakinkan ni adalah satu istilah yang digunakan hanya untuk enzim sahaja. Dia contoh macam fotosintesis. Macam dekat bab 2 hari tu dah kita cakap sintesis. So sintesis ni sama maksud dengan buat. Tapi makin ni samalah juga dengan enzim, hanya boleh digunakan enzim sahaja. Okey, apa tu tindak balas balik?
Okey, tidak membalas berbalik ni contohnya kalau tengokkan A tambah dengan B, reaktor ni ataupun bahan kita bukan menghasilkan produk iaitu C dengan D kan. Tapi dalam masa sama, C dan D ni juga kita boleh hasilkan balik daripada produk, kita boleh hasilkan balik bahan. Itulah maksud tindak balas berbalik ataupun dari segi istilah ni macam tindak balas berbalik ni berlaku apabila tindak balas ke belakang balik berlaku dengan agak mudah dalam keadaan yang tertentu, in certain condition. So produk tu akan kembali kepada bahan dia balik. Contoh glukosa akan hasilkan, sepatutnya hasilkan maltosa kan. Jadi maltosa ni akan hasilkan balik glukosa. Contohnya dia kata, for example, during a reversible reaction, reactant A and B ni akan react untuk hasilkan produk C dan D. Dan dalam masa yang sama juga, produk C and D ni boleh undergo reverse, maksudnya dia boleh patah balik untuk dan dia boleh hasilkan balik bahan A dan juga bahan B. Faham ke? Ini saya sebut nama satu-satu. Aina, Hanan, Nabi Adam. Okey. Tak nampak dalam belakang tu. Okey, seterusnya adalah sifat-sifat umum enzim iaitu aktiviti enzim ni boleh diperlahankan, slow down ataupun kita boleh stop terus, diberhentikan oleh perencat. Maksudnya perencat ni lah yang akan perlahankan ataupun dia boleh berhentikan. Okey, macam kita belajar hari tu, perencat ni ada dua jenis iaitu contohnya plumbum berat lah, macam plumbum berat, logam berat seperti plumbum dan juga mercury. Okey, perencat. Okey, dalam buku tu tak ada bagi tahu kan. So saya akan bagi tahu. Perencat ni kita ada two types iaitu kompetitif dengan perencat tidak kompetitif ataupun dalam English inhibitor, competitive inhibitor dan juga incompetitive inhibitor. Okey, apa perbezaan perencat kompetitif dengan perencat tidak kompetitif ni? Okey, perencat kompetitif ni senang tunjuk gambar Okey, perencat. Okey. Gambar yang first ni adalah perencat kompetitif. Okey, kalau nampak yang hijau ni adalah inhibitor ataupun perencat, yang mana yang kuning tu adalah substrate. Okey, kan sepatutnya substrate akan bind dengan enzim kan untuk mempercepatkan satu tindak balas kan. Tetapi inhibitor ni akan pergi bind dekat tapak aktif. Okey, nak senang cakap ni mekanisme kompetitif ni adalah melibatkan molekul, maksudnya bentuk perencat tu sama dengan substrate. Nampak tak? Segitiga juga kan, dekat dengan maksudnya bentuk dekat tapak aktif tu sama untuk inhibitor dan juga substrate. Maksudnya substrate ni inhibitor ataupun perencat ni akan halang tindak balas tu dengan dia bergabung ataupun dia bind dekat tapak aktif yang sepatutnya substrate tu masuk. Jadi produk tindak balas yang mempunyai struktur serupa dengan substrate dapat digunakan untuk menghalang aktiviti enzim daripada dia maksudnya kita akan halang aktiviti enzim tu, sama ada kita akan slow down, perlahankan dia ataupun berhenti terus. Okey, satu lagi ialah perencat tidak kompetitif lah. Kalau perencat tidak kompetitif ni agak berbeza dengan perencat kompetitif. Maksudnya kompetitif ni dia tidak bersaing. Kalau macam tadi kompetitif ni dia nak fight, dia nak gocoh, dia nak berebut dekat tapak aktif. Tapi perencat kompetitif ni perencat ataupun inhibitor tu akan bind ataupun bergabung dekat tempat lain pada enzim. Okey, contoh gini lah dah. Okey, substrate kan patutnya substrate pergi dekat akan pergi dekat dekat ni, dekat tapak aktif kan. Tapi bila perencat ni, inhibitor warna biru ni akan pergi bind ataupun bergabung dekat enzim pada tapak lain-lain, dia akan mengubah bentuk pada tapak aktif tersebut. Kalau nampak, kalau bila warna biru tu gabung dengan enzim inhibitor tu, maksudnya dia menyebabkan tapak aktif tu berubah bentuk. Jadi substrate tu dia tak boleh nak masuk. Jadi dia tak boleh berlaku lah tindak balas tu. So enzim ni akan diseluruhkan, tindak balas ni akan diperlahankan lah. Gitu.
Okey, ada orang tanya apa tu mercury. Mercury ni kan bahan-bahan logam ni boleh dijumpai dalam badan kita, kan? Okey, benda-benda gini dia boleh sama ada kita boleh termakan, kita terhirup, kita breathe maksudnya kita hirup. Breathe in, breathe out. Okey, kita hirup, kita tarik nafas, hembus nafas. Lepas tu kita boleh jadi juga kita terkena pada kulit kita dan telah diserap dalam badan kita. Contoh mercury lah, okay, pernah dengar tak bahan-bahan apa nama yang produk kosmetik yang ada mercury. Itulah salah satu macam mana kita boleh terdedah kepada bahan-bahan logam, contohnya seperti mercury. Okay, so ni di nature ni tak apalah, tak payah lagi lah. Okay, ni lah ni contoh dia. Bila perencak tu telah masuk, dia akan berubah lah dia punya bentuk dekat tapak aktif. Jadi substrate tu tak boleh masuk. Tu dia kata tu, Maria, my love, you have changed Eduardo. Okey, yang terakhir sifat bagi enzim adalah sesetengah enzim ni memerlukan cofactor untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Contoh dia adalah vitamin B dan juga ion magnesium. Okey, cofactor tadi ni, kita ada dua jenis. Sebenarnya ada dua jenis, cofactor dan juga coenzyme. Okey, contoh cofactor ni yang bulat ni lah. Coenzyme yang segitiga ni kan. Contoh. Okey, cofactor ni contoh dia macam apa nama? Yang ion logam. Contohnya macam ion besi ataupun ion magnesium. Okey, cofactor ni dia lebih kepada macam dia tak molekul yang tak organik. Kalau coenzyme ni adalah organik molekul ataupun molekul organik. Contohnya macam vitamin B. Itu adalah perbezaan antara cofactor dan coenzyme. Tapi kedua-duanya merupakan benda yang sama je. Dua-dua ni diperlukan oleh enzim untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Cuma nama dia lah berbeza. Kalau vitamin ni, vitamin adalah coenzyme. Kalau ion ataupun ion besi ataupun magnesium adalah cofactor. Ni sekadar pengetahuan sahaja. Okey, macam mana cofactor ni boleh membantu enzim ni untuk bertindak dengan lebih berkesan. Okey, contohnya kalau nampak yang warna orange tu adalah enzim, yang purple tu adalah substrate. Kan? Okey, so cofactor ni macam mana dia membantu? Okey, yang bulat dan juga yang segitiga tu kedua-dua iaitu cofactor dan juga coenzyme. Mula-mula dia ada orang ni, cofactor ni akan bind ataupun bergabung dengan enzim terlebih dahulu. Dan kemudian barulah substrate tu akan bind kepada ataupun bergabung dengan enzim tersebut. Samalah cofactor untuk coenzyme. Okey, jadi inilah dia akan membantulah supaya enzim ni akan berfungsi dengan lebih berkesan. Okey, how enzyme work ni samalah. Daripada enzim tu, ada dekat enzim ada active site ataupun tapak aktif. So dia akan bind dengan substrate yang smiley tu kan. Then kita akan hasilkan enzim substrate complex. Okey, lepas tu enzim tu akan hasilkan produk. So lepas dapat hasilkan produk, dia akan keluar daripada enzim. Okey, ini adalah kesimpulan apa yang kita dah bincangkan lah tadi. Okey, ni sekadar untuk ulangan balik. Okey, setiap enzim ni ada active site. Ni contohnya enzim tahu yang ada mata ni. Okey, contoh ni adalah tempat dia punya tapak aktif dia. Okey, so bila tapak aktif, substrate yang ada berpadanan saiz dan juga bentuk boleh bind ataupun boleh bergabung dekat tapak aktif tersebut. Dan dia akan menghasilkan produk ataupun hasil dia lah ni. Selepas selepas enzim dengan substrate tu bergabung, hasilkan kompleks enzim substrate dan dia akan hasilkan produk ni lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada enzim intrasel dan juga enzim extrasel. Okey, ni sekadar ulangan balik. Video ni untuk orang yang tak boleh lah, yang dah masuk kelas hari tu pun boleh tengok balik, yang tak masuk hari tu pun lagilah kena bagi fokus untuk topik ni. Saya tak nak ulang banyak kali. Okey, start.
Okey, seterusnya kita pergi pada adalah enzim intrasel kan. Okey, apa tu enzim intrasel? Enzim intrasel ni adalah enzim yang disintesiskan di dalam sel untuk kegunaan sel tu sendiri. Okey, contohnya macam awak buat awak masak nasi goreng, lepas tu awak makan sendiri. Tapi kalau untuk enzim ekstrasel ni, enzim yang dihasilkan di dalam sel dan kemudian dirembeskan ke luar sel. Analogi dia macam awak goreng-goreng nasi goreng, lepas tu awak dah siap goreng tu, awak bagi dekat jiran-jiran awak. Macam tu lah analogi je lah. Okey, macam mana nak bezakan intrasel dan juga extrasel? Okey, ingat in tu in English adalah in masuk. Jadi kita gunakan untuk in saja, yang dalam saja. Kalau enzim extrasel, X ni lebih kepada macam external, apa lagi, banyak X sebenarnya. Kalau X ni lebih kepada macam bahagian luar. Jadi awak ingat, dia akan digunakan di luar sel enzim tu. Persamaan kedua-dua enzim ni adalah dia disinteskan di dalam. Cuma perbezaan dia di mana tempat diorang digunakan. Macam intrasel ni sel tu sendiri yang guna, tapi kalau enzim extrasel ni sel tu buat tapi dia bagi dekat sel lain. Okey, contoh intrasel adalah enzim hexokinase yang digunakan dalam proses glycolysis semasa respirasi sel. Okey, respirasi sel. Okey, ni just sebagai kita nak recall baiklah apa tu respirasi sel. Okey, kalau tengok sini dia kata proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Maksud tenaga hak bebas tu akan digunakan untuk semua proses hidup dalam badan. Di mana proses respirasi ni memerlukan oksigen dan glukosa untuk hasilkan tenaga, karbon dioksida dan juga air. Inilah sekali lalulah apa tu respirasi sel. Okey, contoh dah dalam mitokondria tu akan hasilkan tenaga, karbon dioksida dan juga air. Okey, ini adalah glycolysis. Glyco ni berasal daripada perkataan glukosa. Lysis ni adalah pemecahan. Dan pemecahan glukosa ni maksudnya glycolysis ni melibatkan enzim hexokinase lah untuk hasilkan tenaga dan juga pyruvate ni adalah contoh rantaian bagi proses glycolysis. Awak semua ni masih lagi tak perlu belajar kerana proses ni saya sekadar nak tunjuk lagu apa tu glycolysis. Kalau tengok ada tu glukosa, last sekali dia akan hasilkan pyruvate. Ni kalau tengok dalam buku teks dalam pusat level pelapis dekat lensa biologi tu ada tulis pasal menghasilkan tenaga dan juga pyruvate. Okey, seterusnya contoh bagi enzim extrasel adalah enzim trypsin tu dihasilkan oleh sel pankreas dan akan dirembeskan ke duodenum untuk mencernahkan polipeptida. Polipeptida ataupun protein sama je. Okey, contohnya yang nampak tak yang macam warna kuning ni? Kuning ni adalah pankreas. So pankreas ni akan hasilkan enzim trypsin dan kemudian dia akan hantar dekat duodenum. Di bawah ni adalah duodenum. Dia akan hantar kat sini lah. Maksudnya pankreas ni hasilkan enzim tu dan kemudian dia hantar dekat duodenum untuk digunakan dekat sini lah. Duodenum ni adalah bahagian sebelum usus kecil. Okey, seterusnya kita pergi kepada penghasilan enzim extrasel. Okey, kalau tengok kat sini, gambar ni adalah menunjukkan kalau penghasil gambar ni daripada bab 2 itu kan. Okey, kita ada nukleus, kita ada jalinan endoplasma kasar dan ni ada jasad Golgi. Yang dekat ujung kali tu kita ada membran plasma kan. Okey, so macam mana kita nak hasilkan enzim extrasel ni? Extra tu ingat, kita akan keluarkan sel tu, embeskan enzim tu dekat luar kan. Okey, so yang pertama, ingat ribosom ni merupakan tapak sintesis protein. Maksudnya dekat jalinan endoplasma kasar ni ada ribosom. So ribosom hasilkan protein first. Okey, yang kedua protein ni yang telah disintesis dekat ribosom ni akan memasuki lumen jalinan endoplasma kasar dan diangkut menerusinya. Okey, maksudnya kan fungsi jalinan endoplasma kasar sendiri adalah untuk mengangkut protein yang dibawa oleh ribosom. Okey, sampai dekat ujung jalinan endoplasma kasar tu apa yang akan berlaku? Okey, sampai dekat ujung tu, okey,
bahagian membran tersebut dekat hujung jalinan endoplasma kasar tu akan membentuk tunas yang menggenting untuk menghasilkan vesikel angkutan. Okay, dalam vesikel angkutan tu ada protein tau, sebab ribosom dah hasilkan protein tadi kan. Okay, so vesikel angkutan ni akan dibawa ke jasad Golgi. Okay, nombor 4 dia cakap tu, okay, vesikel angkutan tu akan yang mengandungi protein bergerak menuju ke arah jasad Golgi dan bercantum dengannya. Okay, so kita fokuskan dekat jasad Golgi kan. Apa yang berlaku dekat jasad Golgi kan? Okay, dekat situ protein ni akan diubah suai menjadi enzim dan dirembes dalam bentuk vesikel rembesan yang terbentuk daripada hujung jasad Golgi. Kalau awak tak faham, awak pergi tengok balik buku biologi, buku teks tu dekat bab 2, tengok balik fungsi jasad Golgi, fungsi ribosom, fungsi jalinan endoplasma kasar. Okay, boleh? Okay, seterusnya bila dah jadi vesikel rembesan tu akan bergerak menuju ke membran plasma. Dekat hujung satu membran plasma dan dia akan bercantum dengan membran plasma. Bila dia bercantum, dia akan merembeskan enzim ke luar sel. So, ini adalah macam mana enzim ekstrasel ni dihasilkan dan juga dibawa keluar daripada sel. Itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih semua. Nanti jangan lupa buat